Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آمين. Alhamdulillah, syukran lillah. Tuan-tuan dan puan, pagi ini dapat kita bersama-sama bagi meneruskan kuliah tadabbur tematik kita berdasar pada buku Hidup Mengabdi, Hidup Berbakti. Itulah tajuk siri kuliah kita. Ya. Tuan-tuan perempuan yang memiliki buku ini bolehlah buka halaman 33. Tajuk kecil kita hari ini ya, sebagai sambungan kepada kuliah yang lalu di mana kita menceritakan bahawa Allah mengutuskan para rasul, Allah memanggil manusia, wahai manusia, berimanlah kepada apa yang dibawa oleh para rasul. Ya. Tetapi ketika mana manusia tak mau beriman, tetap kufur, tak ada masalah, Allah kata. Kerana Allah tu tak terjejas, Allah tu maha kaya, dia memiliki apa yang ada di petala langit dan bumi. Jadi Allah menggambarkan. Cuma resiko orang-orang yang kufur besok ialah di hari akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan, hari ini mari kita melihat kelompok yang menderhaka tadi, yang mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, Al-Quran banyak kali mengulang-ulang cerita tentang kaum yang menderhaka kepada Allah dan Rasul. Jadi banyak, sebahagiannya disebut sebagai kisah kaum-kaum yang telah lenyap hilang dari bumi ini setelah mengalami seksaan Allah di dunia ini lagi. Itu banyak diceritakan. Jadi ingat ya, ketika Nabi Nuh AS diutus kepada kaumnya, kita tahu bahawa betapa panjangnya tempoh dakwah Nabi Nuh AS kepada kaumnya. 950 tahun berdakwah, Masya Allah. Tetapi hasil dakwah Nabi Nuh sedikit sangat. Di situ Allah nak menunjuk kepada kita teladan daripada kisah Nabi Nuh ni. Mana dalam kita berdakwah ni, jangan kita ambil kira, hitung berapa ramai orang yang nak ikut dakwah kita. Yang penting kita buat kerja. Sebab apa yang dikira oleh Allah bukan hasil, tetapi adalah kerja kita. Lihat. Itulah keadilan Allah. Kalau melihat hasil, Masya Allah, Nabi Nuh 950 tahun, hasilnya berapa orang je yang beriman. Tetapi tidak. Di sisi Allah, nilai kerja yang telah dilaku oleh Nabi Nuh itu adalah sangat tinggi nilai di sisi Allah. Sebab Allah tak pernah melihat hasil. Ingat tuan-tuan, itu pelajaran yang kita dapat daripada kisah-kisah yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran ini. Jadi kita sebagai pendakwah, kerja kita ialah melaksana dakwah, menyampaikan berapa orang yang nak dengar, berapa orang yang tertarik, berapa orang yang nak ikut kita yang beriman, bukan hitungannya. Tuan-tuan dan puan. Sebab ini bukan kerja kita, nak buka hati orang nak terima dakwah kita, bukan kerja kita. Kerja kita menyampaikan. Ingat tu. Jadi Allah menceritakan bagaimana kisah Nabi Nuh. Mari kita baca satu ayat yang cerita tentang dia dalam surah Al-A'raf ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awa ajibtum an ja'akum zikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
Adakah kamu merasa ragu-ragu dan heran tentang datangnya kepada kamu nasihat pengajaran dari Rabb kamu melalui seorang lelaki dari golongan kamu untuk memberi peringatan kepada kamu? Dan kenangkanlah ketika Allah menjadikan kamu khalifah-khalifah sesudah kaum Nabi Nuh. Dan Allah telah menambahkan kamu kelebihan kekuatan pada bentuk kejadian tubuh kamu. Maka kenangkanlah akan nikmat-nikmat Allah supaya kamu berjaya. Jadi ingat ya, setelah lenyapnya kaum Nabi Nuh, setelah ditelan banjir besar, tinggallah sebahagian kecil kaumnya yang beriman. Kemudian Allah mewariskan kepada kaum lain sebagai khalifah Allah. Antaranya ialah kaum Nabi Hud alaihi salam, iaitulah kaum Ad. Kaum Hud berdakwah, Nabi Hud alaihi salam berdakwah mengajak kaumnya supaya beriman. Jadi ingat ya, setelah berlalu zaman Nabi Nuh, berlaku banjir besar, hilang lenyaplah sebahagian besar kaumnya yang kufur kepada Allah sebagai azab kepada mereka. Kemudian mereka digantikan dengan kaum yang lain. Ya. Datanglah pula zaman Nabi Hud alaihi salam. Ya. Beliau diutus kepada kaumnya yang dikenali sebagai kaum Ad. Kita baca lagi ayat 65. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. Dan kepada kaum Ad, akhahum, saudara mereka, Huda, mana Allah mengirimkan Nabi Hud kepada kaumnya, yaitu kaum Ad. Qal, dan berkatalah Nabi Hud, ya qaumi abudullah, wahai kaumku, marilah kamu mengabdi diri kepada Allah. Malakum min ilahin ghairuh, tidak ada ilah selain daripada Allah. Afala tattaqun, oleh itu tidakkah kamu mahu bertakwa kepadanya? Itulah dakwah Nabi Hud alaihi salam. Tapi apa yang terjadi? Kaum Nabi Hud, iaitulah kaum Ad, menolak dakwah yang dibawa oleh Nabi mereka. Mereka menentang dan menghina Rasul. Sambung dengan ayat 66. Ya. Qala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi inna lanaraka fi safahah wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Berkatalah orang-orang kafir, ketua-ketua dari kaumnya, sesungguhnya kami, wahai Hud, nampakmu berada dalam kebodohan, dan sesungguhnya kami fikir engkau adalah dari kalangan orang-orang yang berdusta. Nah, sehingga demikian tuan-tuan dan puan, anggapan ketua-ketua kaumnya yang kufur itu kepada Nabi Hud alaihi salam. Mereka menghina Nabi Hud. Mereka kata Nabi Hud tu orang yang, kami tengok engkau ni macam orang bodoh. Itulah bahasa kita. Dan kami rasa engkau ni berdusta. Begitulah jahatnya akhlak kaum Ad ketika Allah mengutuskan Nabi Hud alaihi salam untuk membawa kebenaran kepada mereka. Mereka tolak. Kerana kaum Ad menderhaka Allah dan menghina Rasul yang diutus kepada mereka, Allah menurunkan seksaan ke atas mereka sehingga lenyaplah kaum Ad. Kemudian kaum Samud pula diberi kesempatan untuk menjadi khalifah Allah. Allah utuskan pula Nabi Saleh AS kepada mereka. Ingat ya, setelah itu Allah utuskan pula kepada kaum Samud Rasul yang namanya Nabi Saleh AS. Kita sambung ayat 7:73. Surah 7:73. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ila Thamud akhahum Salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Dan kepada kaum Samud kami utuskan saudara mereka Nabi Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, abdikanlah diri kamu kepada Allah.
kerana tiada ilah bagi kamu selain daripadanya. Sesungguhnya telah datang kepada kamu keterangan yang nyata, mukjizat dari Tuhan kamu. Sebagian besar kaum Samud juga menolak dakwah Nabi Saleh alaihissalam. Mereka membunuh unta yang didatangkan sebagai ujian kepada mereka. Akhirnya kaum Samud diseksa oleh Allah dengan seksaan yang dahsyat. Mereka mati bergelimpangan akibat gempa. Maka lenyaplah kaum Samud. Jadi dalam tadabbur ini saya tak ceritakan panjang-panjang tuan-tuan perempuan tentang kisah kaum-kaum ini. Jadi yang itu tuan-tuan perempuan kena tadabbur lah. Carilah di dalam Quran menceritakan bagaimana kisah terperinci kaum-kaum ini diseksa. Ada yang diseksa dengan suara guntur, ada yang diseksa dengan tiupan angin yang dahsyat. Ya? Jadi seksaan-seksaan itu Allah kenakan kepada kaum ini sebagai balasan di dunia lagi. Setelah itu Allah utuskan pula Nabi Lut alaihissalam kepada kaumnya. Ingat tuan-tuan perempuan, Nabi Lut ini sepupu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi tempoh waktu berurusan mereka dalam tempoh yang sama. Sebab apa? Al-Quran menceritakan bagaimana Allah mengutuskan para malaikat untuk menyelamatkan Nabi Lut dan orang-orang yang beriman keluar daripada kampung mereka sebelum turunnya seksaan. Dua malaikat ni singgah ke rumah Nabi Ibrahim AS. Itulah satu bukti bahawa mereka hidup di satu zaman. Jadi apa yang dikisahkan ini kita baca dalam surah Araf, surah yang sama juga kita baca tadi, ayat 80 hingga 81. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. Dan Nabi Lut juga kami utuskan. Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, patutkah kamu melakukan perbuatan yang keji yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari penduduk alam ini sebelum kamu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu syahwah kamu dengan meninggalkan perempuan. Bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Kita semua tahu kan kisah Nabi Lut, kaum Lut bagaimana dahsyatnya. Mereka ini melakukan amalan songsang. Amalan seksual songsang. Ya? Lelaki menyukai lelaki. Ya. Jadi itulah yang disebut bahawa Nabi Lut mengingatkan mereka. Akhlak mereka sangat buruk. Tinggallah perbuatan itu. Tapi dakwah Nabi Lut ini tidak dipedulikan oleh kaumnya. Jadi sebab itulah Allah turunkan seksaan dahsyat kepada umat Nabi Lut. Jadi apa yang diturunkan berupa batu-batu yang dibakar. Disebut. Ya. Menghantam mereka, kemudian mereka ini dibenamkan ke bawah bumi. Ya. Itulah balasan kepada kaum Lut yang derhaka kepada perintah Allah dan Rasul. Jadi Allah sebut seksaan itu dalam ayat 74. Kita baca ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amtarna 'alaihim matara. Fanzur kaifa kana 'aqibatul mujrimin. Dan kami telah menghujani mereka dengan hujan batu yang membinasakan. Oleh itu lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang melakukan dosa-dosa. Kemudian Allah utuskan pula Nabi Syuaib kepada kaum Madian. Baginda berdakwah mengajak kaumnya beriman kepada Allah. Namun kaumnya juga tetap menolak dan terus kufur kepada Allah. Mari kita baca. Masih lagi dalam surah A'raf. Surah 7 ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم
فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. Dan kepada kaum Madian kami utuskan saudara mereka Nabi Syuaib alaihissalam. Qal, berkatalah Nabi Syuaib, wahai kaumku, abdikanlah diri kamu kepada Allah yang mana tidak ada ilah selainnya. Telah datanglah kepada kamu kebenaran yang jelas nyata dari Rabb kamu. Dan hendaklah kamu sempurnakan sukatan dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia akan benda-benda perkara-perkara yang menjadi hak mereka. Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi sesudah Allah menjadikannya makmur dengan sebaik-baiknya. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika betul kamu orang-orang yang beriman. Itulah antara dakwah yang disampaikan oleh Nabi Syuaib alaihissalam kepada penduduk Madian. Ya. Tetapi apa kesannya? Dakwah Nabi Syuaib ditentang oleh kaumnya. Ditentang berbagai-bagai tindakan yang dilakukan oleh kaumnya, ya, untuk menentang kebenaran Allah dan Rasul. Akhirnya Allah turunkan siksaan kepada mereka. Ini disebut dalam ayat 91 hingga 92 dari surah yang sama, surah Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ. Dan mereka dibinasakan oleh gempa. Lalu menjadilah mereka mayat-mayat yang tersungkur di tempat masing-masing. Orang-orang yang mendustakan Nabi Syuaib punah ranah, seolah-olah mereka tidak pernah mendiami negeri itu. Orang-orang yang mendustakan Nabi Syuaib, merekalah orang-orang yang rugi. Demikian Allah bagi gambaran siksaan ke atas kaum Nabi Syuaib. Jadi Al-Quran menceritakan kisah beberapa kaum yang telah diutuskan Rasul kepada mereka membawa petunjuk Allah, tetapi mereka menolak, kufur, malahan menentang dan mencabar para Rasul tersebut. Jadi semua kisah-kisah ni Allah ulang-ulang, ya, dalam surah-surah yang lain. Tujuan apa tuan-tuan puan-puan? Untuk mengingatkan kita, terutama kita umat akhir zaman ini, tak ada lagi siksaan yang sedemikian. Patut kita bersyukur kepada Allah. Tak ada lagi siksaan diturunkan sebagai umat-umat yang terdahulu. Walaupun hari ini kita ada kalanya kita ditimpa musibah berupa petaka alam. Ya. Contoh gempa bumi, tsunami, gunung berapi. Tetapi siksaan ini tidaklah menyebabkan semua orang di tempat yang ditimpa itu mati. Itu berbeza, ya. Jadi gempa dan sebagainya, ribut, taufan, ramai yang mati. Seperti hari ini Allah datangkan COVID-19. Ratus ribu orang mati, tapi tidak seluruhnya. Begitulah kita melihat. Kalau Allah menyiksa satu kaum tu, satu negeri itu, habis semua, tak ditinggal lagi. Itulah apa yang telah terjadi kepada kaum-kaum yang telah lenyap yang diceritakan oleh Al-Quran. Jadi berbeza tuan-tuan dan puan, sebab kita ni berada di akhir zaman. Dah dekat dengan kiamat dah. Maka tak ada lagi siksaan yang begini. Tetapi kita melihat di sekelilingnya, Allah bagi isyarat teguran dengan pelbagai-bagai musibah yang melanda kehidupan kita di bumi. Hari ini kita lihat COVID. Kalau nak kata dahsyatnya, tidaklah ada peristiwa-peristiwa lampau yang lebih ramai orang mati berbanding dengan kejadian COVID yang ada sehingga hari inilah maknanya. Tetapi kesan COVID itu dahsyatnya. Kesan dia sangat dahsyat kerana ia melumpuhkan seluruh aktiviti hidup manusia. Satu dunia orang tak boleh terbang antara satu benua ke satu benua seperti biasa. Bisnes tidak dapat berlaku dengan lancar sebagaimana dahulu.
perkembangan ekonomi, perkembangan pendidikan, apa saja sosial sebagainya semua menjadi terhad. Dan kena ingat ini juga kesannya pada psikologi manusia. Ya. Tadi kesan pada ekonomi, kesan pada psikologi manusia juga semua dahsyat kesan COVID ini, tuan-tuan. Ini semua adalah peringatan Allah kepada kita supaya kita sedar bahawa bumi ini bukan tempat kita untuk enjoy duduk seronok-seronok. Kita nanti akan bertemu kembali kepada Allah. Kita akan dipertanggungjawabkan dengan segala apa yang kita lakukan di dunia. Malah Allah sebut di dunia ini tempat hidup sementara, bukan tempat hidup yang kekal. Bukan tempat hidup yang dipanggil yang ideal untuk kita, tidak. Allah dah sebut dah, wal akhiratu khairun wa abqa. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itulah kehidupan yang lebih baik kerana sifat kekal dia. Sedangkan di dunia tak kekal, tuan-tuan perempuan. Malah hidup di dunia ini penuh dengan ujian dan cabaran. Tidak ada keselesaan. Jadi berbeza. Sedangkan kita di sana nanti, insya-Allah, ketika Allah masukkan kita ke dalam Jannatul Na'im, kebun-kebun syurga nanti, tak ada masalah lagi dah. Tidak ada lagi apa dipanggil ujian-ujian sebagaimana kita tempuh di bumi ini. Tidak ada lagi, tuan-tuan. Itulah bezanya, sebab itulah disebut bahawa kehidupan di sana jauh sangatlah baiknya. Dan jauh sangatlah kerana kekal. Sedangkan hidup kita sementara saja. Jadi tuan-tuan perempuan, itulah pelajaran yang kita dapat. Ya. Jadi kita melihat banyak ayat-ayat yang telah saya tadaburkan pagi ini berkait dengan siksaan Allah ke atas kaum-kaum yang menentang para rasul. Mari kita lihat kepada kita hari ini. Kita hari ini dah tak ada rasul lagi kerana rasul terakhir Nabi kita SAW telah pun wafat 1400 tahun lebih yang lalu. Dah tak ada rasul dah. Ya. Jadi tugas rasul itu diteruskan oleh siapa? Itulah ulama yang terus berdakwah menyampaikan Islam ini kepada umat manusia. Jadi kita yang menyampaikan, ya. Apapun kita melihat hari ini, tantangan-tantangan tetap terhadap kebenaran Allah itu, maka terus dilakukan oleh manusia. Ya. Ramai manusia yang terus menerus menentang Islam. Terutama dari musuh-musuh kita kalangan Al-Yahud, orang-orang Yahudi dan Nasara. Jadi setakat itu dulu tuan-tuan perempuan. Kuliah kita pagi ini, saya akan bagi nota-nota ayat-ayat yang kita baca. Banyak ayat-ayat yang kita baca pagi ini. Tuan-tuan, puan-puan, sekadar itu kuliah kita pagi ini, insya-Allah bertemu lagi di esok hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Dan saya juga mengambil kesempatan di pagi mulia ini 10 Zulhijjah kita merayakan Aidul Adha dan selamat berkorban kepada mereka yang melaksanakan ibadah korban. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.